Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Ramadan hari yang ke-20. Okey, Soleha doakan agar anda semua sehat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang kita lakukan hari ini dan hari-hari seterusnya, insya-Allah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, tajuk perkongsian Soleha hari ini, hari yang ke-205 adalah Allah Subhanahu Wa Taala nombor 1. Hai Kak Ida Ridwan, alhamdulillah. Thank you sebab sudi join live Soleha pada hari ini. Hai Indah, hai Kak Anissa, hai Monasa Sabila. Okey, kita mulakan sharing ilmu serta majlis ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah, kerana di dalam selawat banyak 1001 keberkatan yang kita akan perolehi, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai Kak Liana Aziz. Selalu tengok dan join live Soleha kan? Thank you. Okey, tanpa kita membuang masa lagi, Soleha nak kongsikan dengan anda semua tanda-tanda kita ni selalu letakkan Allah nombor 1. Betul ke kita letak Allah nombor 1? Ataupun kita sekadar cakap dan kita tak walk the talk, dan kita tak tunaikan pun sebenarnya apa yang kita cakapkan. Kita mengaku cinta Allah tapi kita tak buat apa yang Allah suruh. Kita mengaku cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kita tak nak berselawat. So, mari kita cek sama-sama hari ni, saat ni, adakah kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala nombor 1 dalam hati kita? Okey? Tanda kita meletakkan Allah nombor 1 dalam hati kita, pagi-pagi kita bangun ataupun kita bangun, kita pandang handphone, kita terkebil-kebil cari handphone dalam kegelapan. Kita cari handphone dahulu, kita cek WhatsApp, kita cek Facebook, dan kita lupa nak bersyukur dahulu. Okey, lepas ni bangun pagi je kita mulakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ucap alhamdulillah, ucap terima kasih ya Allah kerana masih menghidupkan aku pada hari ini. Ucapkan terima kasih ya Allah kerana memberikan aku peluang untuk melihat semua ahli keluargaku saat ini. Ya Allah, terima kasih ya Allah kerana masih memberikan aku peluang untuk hidup, masih memanjangkan umurku pada saat ini. So, bangun pagi, tanda kita ni letakkan Allah nombor 1 adalah kita cari Allah dahulu dengan mengucapkan terima kasih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, tanda kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala nombor 1 dalam situasi kalau kita tak sihat, kalau kita sakit, adakah kita cari Allah dahulu ataupun kita cari ubat dan doktor dahulu? Okey, Soleha nak betulkan balik apa yang selama ni kita tersilap dan kita kurang tepat dalam penilaian kita tempat kita bersandar hari ini. Adakah Allah nombor 1 ataupun makhluk Allah nombor 1? So, lepas ni kalau kita mengaku cinta Allah, kalau betul lah kita mengaku Allah Subhanahu Wa Taala nombor 1, tak ada kuasa lain, tak ada makhluk lain yang dapat menandingi tempat Allah. Allah nombor 1 forever. Bila kita sakit, kita cari Allah dahulu. Kita pergi ambil wuduk, solat dan sabar. Kalau kita sakit, segeralah tunaikan solat istikharah, segeralah tunaikan solat hajat dan segeralah tunaikan solat taubat. Kerana solat-solat ini akan membuka pintu langit dan akan membuka segala pintu rahmat
Macam mana kalau kita diuji dengan kesakitan, kita diuji dengan anak sakit ke, kita diuji dengan demam yang berpanjangan ke. Kalau kita nak sembuh dengan kadar segera, kita cari Allah dahulu. Kita berserah kepada Allah dahulu, kita bergantung penuh kepada Allah dahulu. Kemudian nombor 2, barulah kita pergi jumpa doktor ataupun cari ubat. Itu adalah step yang betul. Kita cari Allah dahulu. Di saat kita susah atau senang, Allah nombor 1. Itu yang menandakan kita memang pegang Allah nombor 1. Kalau apa-apa, kalau kita sakit, tiba-tiba kita dah panik, kita tiba-tiba start engine kereta terus pergi ke hospital. Tapi sebaik-baik solusi yang telah Allah dan cara yang terbaik yang Islam ajar kita, kita hendaklah solat dahulu, supaya kita mengadu kepada Allah segala kesakitan kita. Kita nak kesembuhan kepada diri kita, kita minta dengan Allah dahulu. Kemudian barulah yang kedua, kita cari doktor dan ubat. Itu adalah step yang terbaik. Solehah berkongsi pengalaman macam mana Solehah dekat Mekah dulu buat ibadah umrah. Waktu tu diuji dengan baby matin demam panas akibat perubahan cuaca, di mana Solehah pergi ke Mekah dulu, and then barulah trip ke Madinah. Bila perubahan cuaca di Madinah lebih sejuk daripada Mekah, dan imunisasi anak kita ni, budak-budak kecil, baby, tak tahan dan dia diuji dengan demam. Alhamdulillah, waktu tu memang Solehah bawa ubat. Tapi step yang pertama, Solehah baca Al-Fatihah 41 kali, and then Solehah sapu dekat ubun-ubun anak baby tadi tu, dan meminta doa kepada Allah supaya Allah tarik segala kesakitan, Allah tarik segala rasa yang tidak sedap dekat hati kita ni, rasa tak sedap badan anak kita demam tu, Allah berikan kesembuhan segera. Allahu ya syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah, anak Solehah tu esok nak trip balik Malaysia dah. Alhamdulillah, demamnya sekejap je. Sebab memang kita dah diajar dalam FTR. Kalau sakit je cari Allah dahulu. Jangan bila kita sakit, kita cari ubat nombor 1. Tak. Yang sebetulnya, kalau kita sakit, kalau kita tak sihat, kita cari Allah dahulu nombor 1. Itu yang sebetulnya. Dan memang nampak, kita bergantung hidup ni kepada Allah atau kepada makhluk. Dah tentu kalau kita bergantung kepada Allah, kita letakkan Allah di kedudukan nombor 1. Jangan letak kedudukan di nombor 2, 3 atau 4. Allah nombor 1 forever. Okey? Yang ketiga, tanda kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala nombor 1 dalam hati kita. Yang ketiga, dalam situasi kita solat, bila kita solat, titik fokus kita adalah kita pandang ke tempat sujud, dan kita yakin bahawa dalam solat ni akan menentukan kejayaan kita. Sebab as-solah imaduddin. Solat ni adalah tiang agama. Kalau tiang agama roboh, dah tentu solat tersebut tak sempurna. Sama juga macam rumah, kita dirikan rumah, tiba-tiba tak ada tiang, of course rumah tu tak boleh nak jadi rumah yang kukuh. Kejap-kejap je dia akan roboh kembali sebab tak ada tiang pengukuh kepada sebuah rumah. Sama juga macam kehidupan manusia. Kalau dia tak jaga solat, kalau dia tak fokus dalam solat, kalau dia tak khusyuk dalam solat, maka hidup dia kucar kacir, tunggang langgang, rezeki sempit, rezeki bocor, sebab dia tak jaga solat sebaiknya. Tak letakkan kualiti solat yang first class. Tak persembahkan kepada Allah solat yang sempurna dan terbaik. Selalu bagi sisa dekat Allah. Bila kita solat ni, solat laju-laju, solat di hujung-hujung waktu, solat tunggang langgang, solat macam robot. So ini akan memberi kesan kepada kejayaan kita. Jangan pelik kenapa rezeki kita bocor, rezeki kita tersekat, rezeki kita sempit, sebab kita mengabaikan solat. Kalau kita mengaku kita cinta Allah, kalau kita mengaku kita ni meletakkan Allah keutamaan nombor 1, dan yang paling penting, kita kena jagalah solat tersebut. Sebab di dalam Al-Quran dan di hari akhirat nanti, solat adalah perkara pertama yang akan Allah hisap untuk kita semua manusia. So, berikan dan persembahkan solat yang terbaik, solat yang paling indah, solat yang best quality kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tanda kita meletakkan Allah nombor 1
dalam kita punya hati dan kehidupan kita. Okey, yang keempat, tanda kita meletakkan Allah nombor 1 dalam kehidupan kita. Yang keempat, waktu kita nak closing sale, contohlah kita ni sebagai usahawan, seller Melayu dan seller Bumi Putra Islam yang berniaga, tanda kita meletakkan Allah nombor 1, waktu kita closing sale, kita reply PM customer, kita hendaklah yakin bahawa kita bukan deal dengan customer, tapi kita deal dengan Allah. Tahukah kalian hati pelanggan tersebut Allah yang pegang? Dan kalau kita yakin dan kita deal dengan Allah, kita cakap dengan Allah, ya Allah, kalau benarlah pelanggan ini tepat untukku, yang memang betul nak produkku yang sangat bermanfaat ni, kau permudahkanlah untuk aku close dengan dia. Untuk permudahkanlah dia segera membuat bayaran. Dan Alhamdulillah, teknik power closing ni memang soleh apply. Alhamdulillah, kita deal dengan Allah, bukan kita deal dengan customer. Sebab Allah yang maha mengizinkan. Kalau Allah tak izinkan, walau satu zarah pun bergerak, kalau Allah memang tak izinkan, kita tak dapat nak bantu customer tersebut, so memang dia tak akan beli produk kita. Sebab tu, time closing, time kita nak balas PM customer, letakkan sepenuh kebergantungan kita hanyalah kepada Allah. Kita berdoa dan kita sedekahkan Al-Fatihah. Ya Allah, lembutkanlah hati pelanggan ini supaya dia segera membuat payment untuk dapatkan produkku, ya Allah. So, di sini kita apa-apa, kita dah cari Allah, kita sedekahkan Al-Fatihah, kita zikrullah, Ya Wahhab, Ya Razak. Sebabnya kita tahu, Ya Wahhab ni maksudnya yang maha memberi, Ya Razak ni maksudnya yang maha memberi rezeki. So, time closing je, Allah dah tengok dah usaha kita, macam mana kita meletakkan marketing kita. Adakah marketing langit kita ni melebihi marketing dunia ataupun dunia melebihi? So, dekat sini, hendaklah kita jaga marketing langit kita. 80% kita jaga kebergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Connection kita dengan Allah, kita kena yakin. Kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku nak close ni, nak bantu pelanggan ni, Ya Allah. So, bila kita dah cakap macam tu, insya-Allah akan close. Dan memang kita yakin, tak ada keraguan langsung dalam hati kita ni, tak ada was-was langsung, pasti close ni. Pasti customer ni akan dapatkan produk aku juga dan akan segerakan payment dia. Dan Alhamdulillah, inilah teknik yang Solehah apply. Waktu closing dengan customer sangat mudah, tiba-tiba dapat PM dan terus nak nombor akaun. Tak perlu panjang lebar. Dan Solehah banyak kali dah buktikan dan showcase dekat Solehah punya agent macam mana Solehah closing customer hanya dalam 1 minit, hanya dalam 2 minit, tak ada panjang lebar. Kami just bagi salam, jawab salam, and then dia minta nombor akaun, kita bagi total dan dah. Kemudian kita terima receipt payment. Sebabnya dekat sini Allah nak uji kita, adakah kita buat muamalah ni, kita berniaga dengan Allah ataupun kita berniaga dengan makhluk. Kalau kita betul, kita letakkan Allah nombor 1, kita berniaga dengan Allah, bukan dengan makhluk, insya-Allah memang akan closing. Mudah sangat untuk close sale ni kalau kita letakkan Allah nombor 1 dalam muamalah kita. Alhamdulillah. Okey. Yang terakhir, tanda kita meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala nombor 1, kita berdoa dengan teknik yang betul. Di mana bila kita berdoa, kita cakap macam ni, Ya Allah, terima kasih kerana permudahkan urusanku dakwah. Ya Allah, terima kasih kerana permudahkan urusanku untuk sebarkan ilmu yang bermanfaat ni. Ya Allah, terima kasih. So, dalam FTR dah ajar dah. Kita kalau nak permudahkan urusan, kita terima kasih kepada Allah dahulu. Kita letakkan konsep bersyukur dan konsep tawakal sama-sama serentak. Bukanlah bila kita nak minta doa dengan Allah sesuatu hajat dimakbulkan ni, kita just bertawakal je. Tapi cara yang terbaik adalah konsep bersyukur digabungkan sama sekali dalam konsep tawakal. InsyaAllah hajat yang kita nak, doa yang kita nak sangat-sangat akan Allah makbulkan dengan sangat mudah. Sebabnya apa-apa dalam kita deal dengan Allah, kita ucapkan terima kasih kepada Allah dahulu. Terima kasih ya Allah kerana memberikan aku pelanggan yang sangat senang berurusan. Ya Allah, terima kasih kerana menguruskan anak-anakku sangat behave hari ni. Umi nak live, Umi nak masak, Umi nak masuk kelas, Umi nak masuk seminar. Dan Alhamdulillah, memang sangat mudah.
Sebab minggu ni ramai yang PM Solehah, Solehah macam mana jadual Solehah tu? Sebab Solehah sejak jadi Spire, join under Rishwork Dr. Azizan Osman, jadual Solehah memang padat berganda-ganda daripada yang asal. So orang pelik. Sebab Solehah selalu update dekat Facebook dan update dekat status WhatsApp. Dia pelik. Solehah, dahsyat gila jadual Solehah. Macam mana Solehah manage? Tak tidur ke? Tak rehat ke? Macam mana? Dari pagi sampai petang masuk seminar, and then boleh masak lagi untuk family, and then boleh closing dengan cemerlang lagi, boleh hantar report komik sebagai leader lagi, boleh jaga anak-anak agent lagi, buat live apa semua. Dan yes, memang nampak sangat banyak, tapi sebab Solehah sejak baca FTR, Solehah letakkan sepenuh kebergantungan kepada Allah. Solehah setiap hari minta, setiap pagi Solehah cakap dengan Allah, Ya Allah, Ya Bari, Ya Basit, Ya Allah, aku lemah, tak ada upaya, Ya Allah. Hanya dengan kuasa-Mu, hanya dengan kudrat dan iradahmu, Ya Allah, aku berserah kepadamu. Kau aturkanlah yang terbaik buat family-ku. Kau aturkanlah yang terbaik buat ejen-ejenku. Kau aturkanlah yang terbaik buat semua urusan harianku dan rezekiku. Dan Alhamdulillah, memang sangat powerful bila hari-hari Solehah ucapkan, niatkan macam ni. Alhamdulillah, rezeki Solehah memang sentiasa tak putus-putus, mengalir air sungai, tak putus-putus. Contoh macam minggu lepas, birthday Solehah, hampir 20 hadiah Solehah dapat daripada yang tahu tu tahu, yang secret admirer pun ramai. Sampai sekarang Solehah tak tahu siapa yang beri. Inilah bila kita meletakkan Allah nombor satu, kita meletakkan Allah, kita layan orang sekeliling kita dengan baik, kita banyak memberi, kita banyak sharing. The more you give, the more you get. Inilah sebaik-baik manusia adalah sebarkan manfaat. Alamak, Solehah dah dapat notification handphone Solehah ni terlampau panas. Okey, terima kasih sebab sudi join live Solehah. Semoga bermanfaat. Solehah doakan agar anda berjaya dunia akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.